manusia ni tak ada manusia yang perfect. Semua akan berbuat silap. Jadi saya rasa wajar diberi peluang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam sampailah dia betul-betul boleh berubah. Setiap manusia, setiap hati insan wajib dan layak untuk menerima peluang dan ruang. Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum, selamat tengah hari penonton wanita hari ini. Terima kasih kerana terus bersama kami untuk siaran 25 Mac 2022 bersamaan dengan 22 Syaban 1443 Hijrah. Hari ini insya-Allah kami berserba hijau. Saya dan juga Fahrin akan bersama anda sehingga jam 1 tengah hari nanti. Nampak fashion saya ni, fashion Johor. Okey, silakan. Okey. Baik, terima kasih bersama kami pada hari Jumaat ini. Semoga kita terus memanjatkan doa-doa terbaik buat kita semua dan pasti kita terus mengharapkan sesuatu yang lebih baik bukan saja untuk diri kita, keluarga tetapi juga negara kita. Dan sedikit sebanyak berbicara tentang itu juga, sejak semalam ramai yang memperkatakan tentang perkara ini, Fatin, iaitu bermula pada 1 April nanti. Sebelum kita silakan. Dikatakan ada pengembara yang boleh keluar masuk daripada negara kita yang perlu menjalani ataupun ada kelonggaran yang diberikan kepada kita, lebih mudah sebenarnya, Fatin. Dan antaranya adalah prosedur bagi pengembara pada hari ketibaan yang akan dikuatkuasakan pada 1 April 2022, yang mana ujian RTK profesional pada hari ketibaan senanglah, tak perlu lagi untuk apa orang kata melalui tempoh kuarantin dan sebagainya. Itu kalau kita lihat infografik ini secara ringkasnya kita boleh katakan seandainya positif perlu dikuarantin, tetapi seandainya negatif namun mereka tidak lengkap vaksin, mereka perlu menjalani 5 hari kuarantin. Tapi seandainya mereka telah lengkap vaksin, pelepasan dari kuarantin akan berlaku di mana mereka terus boleh masuk ke dalam negara kita. Dan itu bagi pengembara dari luar, tetapi ini juga terus disambut baik mengenai pengembaraan melalui sempadan darat Malaysia Singapura, Fatih. Ya, pengembara yang telah lengkap vaksinasi COVID-19 dibenarkan merentas sempadan darat Malaysia dan juga Singapura bermula 1 April juga, yang mana pengembara tidak perlu memohon kelulusan kemasukan, tak payah lagi menjalani kuarantin, tak payah lagi melakukan pengujian COVID-19 sebelum berlepas dan mereka tak perlu juga melakukan ujian COVID-19 semasa ketibaan. Ini antara kelonggaran yang diberikan. Sebenarnya dia seolah-olah di antara Malaysia dan Singapura dah kembali macam dululah. Betul. Saya pasti ada ramai yang merinduinya. Benar. Okey, tetapi ada seperkara lagi yang perlu ramai masyarakat faham, ialah tentang status vaksinasi yang dikatakan sebagai lengkap. Okey, sebagai lengkap. Dan antaranya kalau kita lihat jenis vaksin Sinovac dan Sinopharm, seandainya mereka ada 3 dos baru dikira lengkap vaksin, dan juga bagi 60 tahun ke atas, manakala bagi seperti mana yang dinyatakan dalam infografik kita, antaranya Pfizer, Moderna, AstraZeneca, kalau 2 dos lengkap vaksin bagi mereka yang 59 tahun ke bawah, tetapi 60 tahun ke atas perlu ada 3 dos baru dianggap ataupun di statusnya lengkap vaksin. Ya, dan lain pula dengan CanSino Janssen Sputnik Light, yang mana 2 dos dah lengkap vaksin. Jadi anda kena perlu bandingkan dan juga telitikan berkenaan dengan maklumat ini terlebih dahulu, kan, takut nanti ada kekeliruan berlaku. Jadi perkara ini harus diteliti terlebih dahulu, bukan saja untuk sebarang aktiviti di dalam negara kita, tetapi lebih utama seandainya ada yang merancang untuk keluar negara. Ya, dan hari ini juga kami berbesar hati untuk mengucapkan selamat menyambut Hari Polis ke-215. Masih lagi mengekalkan tema
polis dan masyarakat berpisah tiada. Gerak. Itu betul, kita ucapkan terima kasih banyak-banyak atas segala pengorbanan Barisan Harapan. Kalau tak ada mereka, susah jugalah. Lagi-lagi dalam tempoh pandemik sebelum ini kan, mereka antara tulang belakang negara. Dan adalah frontliners kami. Jasa dan khidmat anda hanya Tuhan saja yang mampu membalasnya. Baik, selain daripada itu juga ada sesuatu yang menarik juga kami ingin terus kongsikan bersama dengan anda, iaitu Jom Ronda kembali lagi. Yang mana kini bersama UMW Toyota Motor sebagai rakan kurator rasmi yang akan menjelajah ke komuniti-komuniti di Lembah Kelang dan juga memberikan keriangan kepada 4,000 penduduk yang bertuah. Adakah rumah anda antara yang bakal disinggah kru kami? Tunggu apa lagi? Berikan nama kawasan perumahan anda untuk kunjungan eksklusif Jom Ronda bersama UMW Toyota Motor hari ini. Pasti ramai. Nanti ada tak kereta-kereta Toyota yang akan datang ke komuniti? Anda kena nantikan. Dan hari ini juga Farin, sebenarnya semalam kita dah bawakan topik ini. Hari ini kita nak sediakan, nak kongsikan dengan anda sedikit trivia yang disediakan rakan wartawan kami Tasha berkenaan dengan kejayaan yang memberi kisah inspirasi. Apa kata kita saksikan? Kita saksikan. Individu yang dilahirkan sebagai sindrom Down merupakan antara mereka yang mempunyai gangguan genetik dan juga turut memberi kesan dalam kemampuan untuk belajar serta mempunyai beberapa ciri tumbesaran yang berlainan dari biasa. Bagi individu yang mempunyai sindrom Down, ianya tidak boleh dirawat, namun pendidikan serta penjagaan yang betul telah membuktikan ia dapat membantu meningkatkan kualiti kehidupan mereka. Rata-rata ramai dalam kalangan masyarakat masih beranggapan bahawa anak-anak sindrom Down tidak mampu untuk mempunyai kehidupan sendiri. Biarpun begitu, semuanya terletak dari bagaimana cara yang terbaik dalam mendidik serta membimbing individu ini untuk terus menjalani kehidupan harian mereka. Sebagai contoh, antara kejayaan anak-anak sindrom Down ialah ada yang mampu untuk menghafaz Al-Quran yang kini fasih dalam membacanya dengan lancar. Selain itu, ada juga di antaranya yang telah membuktikan kebolehan mereka dengan mula bekerja bagi menampung kehidupan mereka sendiri. Ada yang bekerja sebagai pelayan di restoran dan ada juga yang lebih minat untuk melakukan kerja-kerja yang lebih berat seperti menjadi tukang kebun, pencuci piring dan terlibat dengan aktiviti senaman seperti Zumba. Pencapaian serta kemampuan mereka diharap bukan sahaja dapat membuktikan bahawa golongan ini mampu, malah ianya juga sedikit sebanyak dapat membantu merubah persepsi sesetengah golongan masyarakat yang sering menganggap mereka sebagai lemah dan tidak berkebolehan. Kisah hebat, kisah yang penuh inspirasi yang terus memberikan kita semangat dalam kehidupan kita. Itu bagi mereka yang mengidap sindrom Down. Tetapi bagi kita yang sempurna ni, kita harus orang kata rasa segan dengan mereka yang penuh keistimewaan itu. Itu antara satu kesedaran untuk komuniti kita jugalah. Dan hari ini Faharin, sempena hari Jumaat, seperti biasa kita bawakan hikayat perkahwinan dan topik kita hari ini adalah beri peluang untuk bahagia. Saya nak tanya awak, beri peluang untuk bahagia. Bahagia itu bagaimana dalam persepsi awak? Sebab tu saya selalu katakan bahagia bagi setiap insan berbeza-beza definisinya, tetapi bahagia itu suatu yang positif kepada kita. Tapi saya kira untuk memberikan lebih penjelasan, lebih perkongsian dan keterujaan untuk kita terus bincangkan topik kita pada hari ini, kita saksikan kompilasi TikTok ini terlebih dahulu. Kita saksikan. Cintaku tak pernah memandang siapa kamu, tak pernah menginginkan kamu lebih dari apa adanya dirimu. Selalu cintaku terasa sempurna karena hatimu selalu menerima kekurangan. Jom kita tengok puisi mana yang kita dapat. Jangan dipendekkan lagi hidupmu dengan meratapi yang telah pergi. Di diary, ku ingin bercerita. Semalam aku bermimpi
Tapi bertemu dengannya kan ku tulis. Sayang ada apa? Tolong berbicara. Hapus tuh air mata. Jangan bikin terluka. Sayang bilang Ada yang syahdu, ada yang gembira, ada yang suka duka. Itulah antara pahit manis warna-warni dalam hubungan kita kan. Beri peluang untuk bahagia. Kalau kita bercakap mengenai beri peluang untuk bahagia, bahagia itu terlalu subjektif. Yang mana bukan sebab wang ringgit, bukan sebab kejayaan. Sebenarnya bermula daripada hati itu sendiri. Tepat sekali Fatin. Dan saya kira sebenarnya setiap insan berhak untuk bahagia. Dan hari ini fokus kita beri peluang untuk bahagia. Kenapa beri peluang? Setiap insan pernah melalui ujian dugaan mereka yang masing-masing. Tetapi mungkin ada di antara kita juga yang tidak sedar kita telah mensabotase diri kita sendiri sedangkan kebahagiaan itu ada di depan mata kita. Peranan siapa yang perlu kita mainkan? Kalau anda ada perkongsian atau pandangan anda berkenaan dengan topik hari ini, kongsikan dengan kami di Facebook dan juga Instagram kami. InsyaAllah kita akan panjangkan kepada tetamu kita sebentar saja nanti. Beri peluang untuk anda terus bersama dengan kami selepas kita berehat. Jangan ke mana-mana. wanita hari ini. Hari ini. Abang kenapa ni? Abang nak ceraikan dia tak satu. Abang cakap apa ni? Abang jangan main-mainkan Nia boleh tak? Abang gurau je kan? Ya. Maafkan abang tak boleh hidup dengan Nia. Abang jangan buat Nia macam ni, Abang. Tolonglah. Jangan tinggal Nia, Abang. Tolong. Ya, tolonglah Nia. Tolonglah, Abang. Nia tak ada orang lain. Nia ada Abang seorang saja. Tolonglah, Abang. Abang. Dah lah, Nia. Abang, jangan lembu Nia macam ni. Tolong. Abang. 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 Tolonglah, Abang. Jangan buat dia macam ni. Tolonglah. Abang. Abang. Apa salah ni, Abang? Itu dia satu sedutan drama yang sikit sebanyak membuka perbincangan kita pada hari ini tentang tragedi. Kata saya lah tentang tragedi sesuatu yang berlaku dalam kehidupan kita. Tapi kata saya, kehidupan kita ini perlu terus diberi peluang untuk bahagia. Tidak kiralah apa jua pengalaman yang kita lalui. Betul tu. Dan hari ini kita nak perkenalkan ada dua tetamu kita dalam talian. Yang pertama ialah Encik Roslan Hanafiah selaku perunding motivasi. Assalamualaikum Encik Roslan. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana bersama kami. Dan bangga. Rasa seronok diundang walaupun dah lama tak muncul di TV. Walaupun secara dalam talian video. Terima kasih bersama dengan kami. Dan ini seorang lagi ni sahabat saya yang lagi lama saya tak jumpa. Serina Datuk Rizwan. Terima kasih Serina bersama dengan kita. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum semua. Ceria nampak hari ni sedondon hijau. Okey. Baik, hari ini kita terus saja dengan topik kita tentang beri peluang untuk bahagia. Okey, kita beri Cik Roslan untuk membuka perbincangan kita dengan apa yang boleh difahami dan apa juga hikmah yang kita boleh dapat di sebalik topik beri peluang untuk bahagia. Kerana memang dalam kehidupan kita ni ada orang yang kata saya menahan-nahan diri sedangkan kebahagiaan ada di depan mata mereka. Silakan Cik Roslan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Farin dan juga peminat-peminat setia Wanita Hari Ini. Lama tak bersiaran. Baik, bila kita cerita tentang beri peluang untuk bahagia, kita ambil satu yang paling simple bila kita mula-mula berumah tangga dahulu. Kan? Bila kita mula-mula berumah tangga, ya kita kenal pasangan kita kenal dia 2-3 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Tapi selagi kita tak duduk serumah dengan dia, tak hidup sekali dengan dia, kita tak tahu dia tu orang jenis macam mana. Kan? Jadi di awal perkahwinan kita sudah memberi peluang pada diri kita untuk bahagia. Tapi bahagia dalam acuan kita sendiri.
tahu orang rumah kita ni pandai masak ke, pandai mengemas rumah ke, pandai ambil hati ke, kita tak pasti lagi benda-benda tu. Tetapi bila kita melalui proses itu, kita nampak belang dia sikit. Kalau belangnya satu yang menarik, itu yang didambakan oleh pasangan. Tapi kalau yang dipamerkan tu benda-benda yang boleh mengguris perasaan, benda-benda yang boleh membuat kita rasa marah, rasa tak seronok dan sebagainya, benda ini akan menjadikan sesuatu bahagia itu seolah-olah satu benda yang sukar dicapai. Sedangkan Farid sebut tadi, kebahagiaan itu sebenarnya di depan mata. Contohnya bila pasangan baru nak test masakan baru, dia tak boleh terus perfect. Setuju. Garam macam-macam terlebih pedas lah, terlebih bawang lah, kurang itu dan sebagainya. Tapi along the line dia perbaiki. Di sinilah sebenarnya kita punya proses memperbaiki, mengkoreksi diri tadi menjadikan kita rasa lebih bahagia sebenarnya. Oh, macam ini pasangan aku, macam ini orangnya, macam ini dia punya ni. Jadi bila kita dah melalui proses itu, sikit demi sedikit dan lebih-lebih lagi, kalaulah pasangan ini dipamerkannya sifat-sifat yang memang menepatilah bagi pada seorang isteri, contohnya antaranya bertanggungjawab. Di situ rasa kasih sayang, rasa bahagia itu akan datang secara natural. Tak terpaksa. Dia tak belajar, betul ke saya buat? Tak payah. Dari segi reaksi pasangan, dah cukup membuktikan bahawa apa yang you buat tu on track. Apa yang buat tu memang betul. Apa yang buat tu memang didambakan oleh seorang isteri sebenarnya, contohnya. Baik. Okey, itu antara perincian daripada Cik Roslan. Kita nak tanya juga dekat sahabat kita Sarina, yang mana Sarina sekarang ini semakin bahagia dalam perkahwinan kedua ini. Mungkin pengertian daripada Sarina sendiri berkenaan dengan beri peluang untuk bahagia ni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam Jumaat semua. Okey, buat jom kali ini saya ucapkan Selamat Hari Polis kepada suami saya dan kepada semua anggota polis yang berjuang untuk negara, untuk agama dan untuk rakyat ya. Saya bangga menjadi salah satu keluarga polis sekarang ni. Okey, definisi kebahagiaan bagi saya adalah sebenarnya bila kita ni membuka peluang kepada diri kita untuk bahagia. Kenapa tahu? Sebab setiap orang tak tahu apa yang Allah takdirkan dalam hidup dia. Jadi sekiranya kita dah lalui satu fasa hitam dalam hidup kita pun, jangan kita rasa benda itu hidup aku dah gagal. Maksudnya sekali kita dah bercerai, oh aku dah tak boleh bahagia dah. Sebenarnya pada hakikatnya, kadang-kadang Allah ambil sesuatu yang buruk dalam hidup kita untuk hadirkan sesuatu yang lebih baik. Ibarat orang kata Allah berikan hujan ribut, kemudian Allah bagi pelangi kepada kita. Baik, bagi kita kena bersangka baik dengan apa yang Allah aturkan. Macam saya sendiri kan, saya cakap secara jujur. Bagaimana logiknya seorang yang duduk di Kuala Lumpur jauh, tiba-tiba Allah takdirkan saya berkahwin dengan seorang suami yang saya tidak pernah kenal dan saya tidak pernah termimpi saya akan berkahwin dengan seorang polis yang duduk di Perlis jauh. Memang tapi itulah yang kata perancangan Allah sebaik-baiknya. Kadang-kadang kita manusia ada kalanya kita gagal membuat pemilihan dalam hidup. Kadang-kadang mungkin kita pilih lelaki tu atau wanita tu sebab dia cantik, dia seksi, sebab lelaki ni handsome, lelaki ni kaya kan. Tetapi akhirnya kita dapat tahu, oh sebenarnya pilihan aku tak betul. Jadi bila saya diberikan jodoh ini, saya menganggap ya Allah, inilah jodoh yang sebaik-baiknya Allah hadirkan pada saya yang saya pun tak sangka. Kami dua-dua ni orang senang kata memang ibarat macam ni, Allah aturkan kau ke sini, kau ke sini. Macam tu tau. Dan temu di tengah-tengah. Jadi sebab itu bila kami bersama, walaupun kami hidup dalam dunia berbeza, bidang yang berbeza, tetapi apabila kami bersatu sebagai suami isteri, saya nampak alhamdulillah kami saling melengkapi. Itu yang paling penting. Kesempurnaan memang tidak ada dalam satu rumah tangga, tetapi adalah saling melengkapi. Mungkin kekurangan saya, kelebihan itu ada pada suami dan mungkin kekurangan suami ada pada saya yang saya boleh bantu dia untuk perbaiki. Itu yang saya nampak lah. Yang membuatkan perkahwinan itu manis sebenarnya. Dan jangan kita mengharapkan bila satu perkahwinan itu semuanya indah. Sebab saya tak berpengalaman dalam perkahwinan. Berkahwin ni normal. Kalau kita tak bertengkar itu bukan perkahwinan. Walaupun kata jodoh ni Allah bagi, akan bertengkar. Tapi tak adalah sampai tarik-tarik rambut tu tak adalah. Betul. Okey, dan sememangnya asam garam perkahwinan sebenarnya Sarina Ya. Tapi kesabaran juga. Okey. Baik, kita nak ucap terima kasih kepada rakan-rakan kita di Facebook yang juga menonton kami di Facebook Live dan juga ada beberapa komen yang kita boleh kongsikan. Silakan Fatin. Daripada Natira Muhammad Yusof, dalam rumah tangga memang perlukan komited di antara suami isteri untuk mencipta bahagia. Setuju. Jika seorang sahaja yang berusaha tetapi yang seorang lagi sama ada suami atau isteri tidak ambil peduli, bukan harmoni yang dicapai
tetapi sengketa yang menghantui. Jadi beri peluang sekali lagi, beri peluang sekali bolehlah. Jika banyak kali diberi peluang mungkin kebosanan melanda. Itu daripada rakan-rakan kita Natirah di Facebook. Mungkin dia cuma masukkan peluang untuk bosan tu. Tak boleh. Okey, ini adalah pendapat daripada tetamu-tamu kita dan juga serba sedikit daripada Facebook. Apa kata kita dengarkan pendapat daripada orang ramai di luar sana tentang topik kita pada hari ini. Sama-sama kita saksikan. Manusia ni tak ada manusia yang perfect. Semua akan berbuat silap. Jadi saya rasa wajar diberi peluang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam sampailah dia betul-betul boleh berubah. Okey, kalau sebab sayang memang kena bagilah. Tapi sampai 2 kali je. Lebih pada tu janganlah, okey. Sebabnya kalau dia tak berubah juga maknanya dia tak sayang kita lah tu adik kakak. Sekat 2 kali je. Okey? Bagi saya seharusnya wajarlah bagi peluang kedua untuk demi anak-anak kan dan isteri kan, untuk dia memperbaiki apa yang dia telah lakukan, dan seharusnya wajarlah sebab setiap manusia ni tak sempurna kan. Setiap manusia, setiap hati insan wajib dan layak untuk menerima peluang dan ruang. Jadi kita manusia, kita bukannya perfect. Kita akan buat silap. Jadi untuk kita bangkit tu, kita kena menerima kesilapan kita. Kita kena memperbetulkan apa yang kita pernah buat tak betul. Dan kalau yang salah tu orang sekeliling kita ke apa, kita maafkanlah. Kalau yang salah tu diri kita maafkan diri kita. Saya dapat peluang kedua kan dalam kehidupan saya. Bila dulu sebenarnya saya single, lepas tu at the moment ada satu moment yang sebenarnya bila kita dah berada di bawah, kita tak percayakan pada diri kita. Kita rasa lost hope kan. Tapi the moment juga kita lihat pada orang kata the bright side of it, dan masa itulah kita rasa macam insya-Allah sebenarnya Allah berada di dalam sangkaan hamba-Nya. Apa sahaja yang kita rasa, itulah yang akan Allah berikan. Tapi kita yang kena ubah hidup kita. At that moment saya yang rasa give up. Jadi bila saya rasa give up, saya tidak mendapat peluang kedua tu. Tapi the moment saya ubah pemikiran saya, Allah berada dalam sangkaan-Nya. Dan the moment saya rasa macam peluang kedua ni layak untuk semua orang. Peluang kedua layak untuk semua orang. Okey, jadi ini juga saya nak tanyakan kepada Cik Roslan sendirilah. Okey, Cik Roslan, Serena dah berkongsikan kisahnya dan memang setiap rumah tangga ada asam garam ujian dan dugaan. Tetapi ada juga rumah tangga yang dilanda ujian, dugaan, tetapi mereka membiarkan begitu sahaja. Mereka tak cari peluang itu dan seolah-olah membiarkan perkahwinan itu berlalu dan berakhir begitu saja. Jadi kepada pasangan yang mungkin sedang melalui keadaan seperti ini, orang kata retak menanti belah ni, macam mana mereka sepatutnya mencari peluang kedua itu untuk sama-sama kembali bahagia? Menarik situasi ini Farin ya. Pertama sekali, kadang-kadang kita, ini yang kita kata bahagia dalam konteks pura-pura. Mana orang nampak kita macam okey, macam tak ada masalah, tapi yang dalam rumah tu sendiri tahu apa sebenarnya yang berlaku. Kan? Jadi sama ada mereka nak menerima hakikat itu atau mereka nak menafikan hakikat itu, atau mereka hanya berlakon di depan orang lain, berlakon di depan keluarga yang lain, sedangkan hakikatnya mereka tidak bahagia. Justru sampai mana mereka mampu bertahan dalam situasi, dalam konteks seperti itu. Betul. Kan? Jadi macam kita cakap tadi, kita semua berhak untuk bahagia. Kita semua berhak untuk bahagia. Tapi bahagia dalam acuan kita sendiri kadang-kadang. Tetapi dalam konteks seperti itu, memendam rasa sebenarnya adalah seperti bom jangka ya. Dihimpun sampai satu peringkat bila dia meletakkan, ketika itu mungkin sukar untuk diselamatkan. Sebab sudah sekian lama antara pasangan itu tapi ya nak berterus terang juga satu cabaran besar sebenarnya. Bukan senang kan, kadang-kadang bila kita berterus terang, yang masa berterus terang tu kita pula kena hentam contoh kan. Jadi bila dalam konteks pasangan yang lebih matang, mereka akan cari situasi yang lebih sesuai, minta pendapat-pendapat orang yang lebih berpengalaman. Macam mana kalau situasi seperti itu, walaupun dalam konteks itu yang akan menyelesaikan masalah pasangan itu sendiri tadi, tetapi we need one good listener to understand the feeling, the situation, then the solution must come from orang yang bermasalah tadi, bukan daripada orang yang mendengar masalah itu. Jadi dalam konteks seperti ini, dia punya baseline dia, macam Allah katalah, kadang-kadang Allah panjangkan umur kita ini sebab dia nak beri peluang untuk kita bertaubat. Sebab dia mohon ampun, mohon maaf. Sebab kita ni macamlah, Serina pun ada sebut, tetamu-tamu kita yang juga ada sebut, kita ni tak sempurna.
dalam sejarah hidup kita ada satu catatan-catatan yang maknanya masalah, catatan-catatan yang maknanya dosa, catatan-catatan maksudnya ada satu benda-benda kita pernah menguris perasaan orang lain. Di situ ada peluang dan luang untuk kita bina balik ke bahagian itu. Mohon maaf dan minta peluang itu setulus-tulusnya. Jangan peluang itu diberi, buat lagi, bahkan lebih teruk daripada yang asal. That's the worst. Kan? Tapi dah nampak bibit-bibit tu yang macam bahagia sudah agak renggang, cuba cari jalan untuk damaikan semula. Tetapi kalau perpisahan itu lebih baik, contohnya sebab bahagia itu boleh dicipta semula, then itu mungkin juga satu pilihan yang baik. Baik. Jawapan yang menarik daripada Cik Roslan. Betul, saya setuju daripada Cik Roslan. Dan kalau boleh kita tanyakan kepada Sarina juga, kalau bila dah berkahwin ni, dia bukan lagi disebabkan awak dan saya pasangan suami isteri, tapi kadang-kadang melibatkan anak-anak juga. Kita nak beri peluang untuk bahagia itu bukan untuk pasangan itu sendiri, tapi masa depan anak-anak, kerana anak-anak layak untuk mempunyai ibu dan bapa. Bagaimana sebenarnya untuk Sarina sendiri mencari kekuatan itu? Sebelum ini pernah gagal dalam perkahwinan pertama dan mencari lagi kekuatan untuk cari bahagia itu, kalau boleh dikongsikan. Okey, sebenarnya untuk ialah yang digelar janda, saya beritahu orang yang digelar janda ni sebenarnya satu pasal hitam yang cukup orang kata sedih, dan kita jadi satu trauma juga. Sebenarnya kita takut bila kalau kita gantikan dengan suami baru, adakah suami baru boleh membina anak-anak kita, adakah dia hanya terima kita sahaja kan. Tetapi itulah saya pujuk diri saya, pada masa yang sama saya kata dengan diri saya, ini adalah jodoh yang Allah bagi dan pastinya perancangan Allah tu sebaik-baiknya, dan alhamdulillah saya tak sangka suami saya boleh sayang anak-anak saya macam anak dia sendiri, dan saya kadang-kadang terharu dan menitis air mata saya tengok kadang-kadang suami saya tu walaupun dia tak pernah ada anak, dia tak ada pengalaman dengan budak-budak, tapi saya tengok dia sayang anak saya tu macam anak sendiri. Contoh kita pergi mandi-mandi dekat air terjun kan, rapat dia, kasih sayang dia tu lain, dan dia ambil berat tentang anak saya punya orang kata pelajaran agama dia tanya macam mana mengaji anak-anak, semualah. Jadi saya kata Masya Allah, inilah orang kata bila kita bersabar, Allah gantikan sesuatu yang baik. Bukan saja untuk saya, malahan juga anak-anak saya dapat seorang bapa tiri yang begitu sayangkan mereka kan. Dan saya nak cakap jugalah, fasa janda ni sebenarnya ramai orang jadi fobia. Punca kenapa orang tak buka hati mereka ni untuk berkahwin lagi, kerana satu mungkin fobia masalah hidup mereka dulu, mungkin ada yang dipukul suami, bercerai. Ada yang mungkin mereka bukan bercerai tapi suami meninggal kan. Mungkin dia rasa dia takut tak ada orang boleh ganti tempat dia. Tapi saya nak beritahu jangan kita kecam janda. Saya mengalami benda ni dulu. Saya sedih masa mula-mula saya ditemukan jodoh, keluar cerita macam-macam tentang saya, fitnah sana sini di social media, di paper, kata oh Sarina perampas dan sebagainya. Saya nak bagi tahu kat sini, ini pendedahan kepada semualah saya nak cakap. Jangan hukum orang kalau kita tak tahu cerita, dan jangan kita komen di Facebook, di Instagram kalau benda tu orang tulis je kita terus komen dan kita terus kecam orang tu. Sedangkan tahu tak, kalau benda tidak benar, anda kena cari saya di Padang Mahsyar, merangkak kena cari saya kalau saya tak maafkan. Dan saya nak beritahu terang, saya di sini saya bukan rampas sesiapa. Dari segi perkahwinan saya dan suami, memang dia sendiri memang ada masalah rumah tangga dengan bekas suami isteri dia yang dulu, dan kemudian mereka berpisah pun bukan dia diceraikan dan sebagainya, memang dia ni yang tuntut cerai. Jadi saya nak betulkan kepada anda yang ada buat silap, cakap burukkan saya, fitnah, kalau anda minta maaf dengan saya, insya-Allah saya maafkan, tapi tolong jadikan pengajaran. Artis bukan milik anda. Saya nak beritahu, ramai orang buat silap. Dia nampak artis, dia rasa artis milik dia. Dia kutuk artis, dia bantai apa yang dia rasa. Artis pun ada perasaan. Kami pun ada perasaan. Kami pun tak nak kehidupan kami ni dijadikan satu bahan untuk orang maki hamun kami. Sebab kami pun rasa apa yang anda rasa. Memang sedih. Kita kahwin, kita nak bahagia. Dan saya pun tak pernah, kalau saya kata saya ni nak perampas orang, daripada dulu lagi saya dah boleh rampas lelaki kaya ke, saya boleh cari VIP, betul tak? Sedangkan saya dengan suami saya tak pernah jumpa. Kami tak kenal. Dia kerja polis, saya artis. Tapi kalau Allah kata kun fayakun, maka jadilah. Tidak ada satu zarah, tidak ada satu kuasa manusia boleh menghalang perkahwinan itu. Dan sekiranya saya nak beritahu siapa yang terlalu confident dengan kehidupan dia, saya nak beritahu, kalau Allah kata jodoh anda sampai di situ, maka akan berhenti. Jangan kita salahkan orang lain, jangan kita tuding orang lain jahat, orang ni perampas. Sedangkan ketika Allah bagi kita takdir jodoh dan bahagia, kenapa kita abaikan dan kita tidak jaga tanggungjawab itu? Itu yang saya nak beritahu kat sini. Betul. Baik, okey. Satu pengakuan, satu nasihat saya kira yang cukup baik untuk kita semua. Tetapi Cik Roslan,
ini suatu pengalaman. Kadang-kadang orang kata self-sabotage, mensabotage diri sendiri kerana pengalaman lalu mereka. Maksud saya self-sabotage kerana terlalu takut, terlalu trauma sehingga menutup segala peluang. Bak kata kita lah, kalau pernah bercerai dan sebagainya, pengalaman lalu yang sangat pahit. Jadi kadang-kadang tu sampaikan orang nak kenal pun dia tak nak. Semua orang dia rasa give up, dia tak nak beri peluang. Jadi bagaimana seseorang yang melalui pengalaman seperti ini harus beri peluang dan bersifat lebih terbuka sebenarnya untuk membuka pintu hati dan mencari kebahagiaan. Okey, mungkin satu contoh yang kita boleh fikirkan sama-sama atau boleh kita bincangkan. Pada masa dia mengatakan aku dah tak nak cari orang lain. Cukuplah setakat ini. Kan? Mana fokuskan untuk diriku sendiri dan pada anak-anak. Yes, pada masa dia bercakap itu anak kecil-kecil. Tapi ingat kita ni manusia, kita ada satu naluri untuk berpasangan. Kita nak ada teman untuk kita bersembang-sembang, bercakap-cakap, nak pegang-pegang tangan sekali-sekala. For example lah, macam benda yang macam tu. Tapi pada masa dia melafazkan kata-kata seperti itu, anak mungkin masih kecil-kecil. Okay? Ingat, saya pernah cakap dulu dalam rancangan ini, bila anak semakin membesar, kebahagiaan tu sekarang dia akan jadi mungkin makin sunyi, makin terhimpit sebab kita tak ada pasangan bersama-sama dengan kita. Justru pada ketika itu mungkin sebab hati ini Allah punya. Tapi kita boleh minta untuk dibukakan hati itu. Tapi mungkin pada ketika ini dah tak nampak dah. Dek kerana hitam sangat apa yang dilalui sebelum ni. Contoh. Okay? Tetapi dia boleh berkata dia tak ada masalah sebab dia yang melalui benda-benda seperti itu. Kita kadang sebagai motivator ni, kadang saya faham macam mana awak rasa. Tak betul. Sebab apa yang dia rasa tu, dia boleh cerita dengan kita tapi kita sendiri tak pernah melalui macam apa yang dia rasa. Justru kita menghormati perasaan-perasaan seperti itu. Tapi macam saya cakap tadi, bila anak-anak makin membesar, kan, kesunyian sudah mula melanda diri, kemungkinan pada ketika itu hati itu akan terbuka. Macam mana pasangan yang akan masuk yang mengetuk, menjentik hati itu kemudiannya, kita pun tak tahu siapa. Betul. Tapi macam saya cakap, bila Allah dah jodohkan benda itu, seseorang itu dengan kita, dia akan sampai juga. Lambat, cepat, segera atau macam mana, dia akan sampai juga. Okay? Dan macam saya cakap tadi, fitrah sebenarnya untuk kita ni hidup berpasangan. Kalau tak ada pasangan, kesunyian akan melanda, kebosanan akan melanda. Walaupun kita dikelilingi kawan-kawan, saudara mara dan sebagainya, tapi ada masa dan ketikanya kita akan bersendirian. Pada ketika itu, jentik balik hati itu, adakah aku akan berterusan seperti ini ataupun aku sudah bersedia untuk membuka hati ini pada seseorang yang lain. Tapi yang penting kita doa yang terbaik. Jangan terus menutup. Jangan terus doa tu bukannya doa yang menutup, tapi membuka hati dan juga buat pilihan untuk diri sendiri. Okey, kita ada satu lagi komen daripada rakan kita, Nurizan binti Azbi Ani. Kita sebagai wanita kalau rasa tak bahagia, kena cari kebahagiaan sendiri. Kalau dah bagi peluang kedua tapi para lelaki tak boleh berubah, untuk apa nak berterusan dengan perkahwinan yang hamba dan juga tak ada bahagia. Perempuan kena berani untuk buat keputusan untuk cari kebahagiaan. Wow, ini saya rasa perempuan kena berani. Wow, dia mencari kekuatan ini. Bagaimana pula Encik Roslan kalau fahaman kebahagiaan tu bagi seseorang ini lain, bukan disebabkan mencari pasangan, berkahwin, mencari bahagia, mungkin memberi kebahagiaan kepada ibu bapa, rakan-rakan ataupun diri mereka sendiri. Kita tolak tepi berkenaan dengan fobia, tapi bahagia itu lain di mata mereka. Okey, baik. Fatin dah sebut awal-awal tadi, bahagia itu sendiri satu benda yang subjektif, betul? Dia sangat subjektif. Maknanya kalau kita rasa damai, mudah nak pergi sana sini, itu bahagia pada kita. Kadang-kadang setengah orang bahagia pada dia bila ada duit dalam poket, ada duit dalam kocek, senang nak berbelanja, mudah nak beli apa saja. Itu another definisi bahagia. Ada lagi satu pasangan, dia biasa-biasa je, isteri dia juga biasa-biasa. So, yang biasa-biasa ni boleh jadi bahagia. Kecuali yang seorang lagi minta lebih daripada yang biasa lah. Dan benda tu sudah memberi satu tekanan kepada pasangan yang seorang lagi. Justru bahagia ini ada definisi yang sangat luas ya. Kita sebenarnya nak bahagia tentang apa? Okay? Kita nak rasa aman damai rumah tangga, itu juga satu bentuk bahagia. Kita nak suami isteri kita menghidangkan makanan untuk kita, masak yang sedap-sedap, itu juga satu bentuk bahagia. Kemudian kita nak tengok rumah kita tersusun kemas, elok, perjalanannya diuruskan dengan baik dan sebagainya, itu juga satu bentuk bahagia. Jadi bahagia di sini sebenarnya kan, khususnya bagi pasangan yang kedua-duanya bekerja. Bila balik, kalau macam bateri handphone tu dah tinggal 1-2 bar dia. Maknanya dia punya kekuatan dah jadi sikit, dia punya apa dah jadi sikit, tenaga dia makin kurang. Tapi dalam masa yang sama nak hadap rumah tu balik semula. Dia keluar
kelang kabut lah, contohnya anak-anak belum balik sekolah ke, contohnya baru balik tapi cempak beg sana sini. Benda-benda itu kalau tak diurus dengan baik, bahagia tadi akan diganggu, akan digugat, akan dikacau. Jadi dalam konteks pasangan yang lebih matang, yes, kita balik, simpan dalam minda, memang bateri tinggal 2 bar. Tapi aku masih boleh dengan 2 bar ni tadi, masih nak boleh menjalani rumah tangga yang bahagia. Sama-sama buat kerja, sama-sama turun padang, kemas rumah, buat apa yang patut. Dan at the end of the day, sebelum tidur, kedua-duanya berakhir dengan kebahagiaan. InsyaAllah. Amin. Dia mengemas rumah tadi. Baik. Okey, Serina, di penghujung perbincangan kita ini, kita dengarkan sedikit kata-kata akhir dan juga mungkin sebarang perkongsian yang masih kita boleh kongsikan kepada para penonton. Silakan, Serina. Okey, untuk pihak saya ucap terima kasih juga kepada Cik Roslan. Banyak ilmu-ilmu yang saya dapat hari ini juga daripada sahabat saya, dua orang yang orang kata memberi kata-kata inspirasi kepada saya. Dan saya harap kepada anda di luar sana yang melalui fasa yang sedih, sama ada kehilangan pasangan, jangan kita rasa hidup kita musnah. Wake up. Jangan give up. Sebab apa? Kalau anda give up, orang-orang di belakang anda akan give up sama-sama. Bayangkan, kita ni kekuatan. Kalau anak-anak tengok kita give up, maka mereka pun akan give up. Jadi bila anda kumpulkan semangat itu, mohon pada Allah. Kadang-kadang kita ni bila kita sedih, kita down, kita tend to buat benda-benda yang bukan-bukan kan. Kita dekatkan diri kita dengan Allah. Macam yang Cik Roslan kata, kadang-kadang kita pun tak sedar kita buat kesilapan. Kita mohon keampunan pada Allah. Kita buat solat taubat, ya Allah, mungkin aku ada buat kesilapan sebelum ni, kau ampunkan dosa-dosa aku. Dan mungkin aku ada terjumpa dengan orang-orang yang silap. Macam saya sendiri pun dulu, setiap orang yang melalui fasa ketika mereka janda, saya rasa mereka mungkin melalui fasa terjumpa lelaki-lelaki yang silap yang cuba mengambil kesempatan dan sebagainya. Dan Alhamdulillah saya juga melalui benda tu dan saya mengharap benda tu boleh selesai, tapi tak selesai. Dan akhirnya rupanya Allah hantarkan seorang hero untuk saya. Untuk menyelamatkan saya daripada saya ni jadi mangsa orang lain. Maksudnya ditipu kan, orang mempergunakan saya. Macam berlakulah senang kata. Jadi saya harap kepada anda di luar sana, kalau kata anda kurang semangat, apa anda perlu buat, saya nak beritahu, rajin-rajin tengok ceramah agama di Facebook. Bila tengok ceramah agama, kita seronok. Kita dapat macam banyak orang kata kekuatan kat situ. Lepas tu keduanya, duduk dengan orang positif. Orang-orang positif. Dia tengah masalah, duduk dengan orang sama masalah kita. Dia akan cakap apa? Alah, kau belah je tinggal dia. Alah, tak payahlah. Rumah tangga boleh selamat, tapi bila dia bagi idea yang macam tu, kita pula buat tindakan yang tak betul kan. Dan untuk kepada mereka yang tengah sedih juga, cari benda yang anda suka buat. Contoh anda suka menyaga. Kalau anda suka pergi cantikkan diri, pergi spa. InsyaAllah itu boleh merawat diri anda juga. Dan kepada anda yang nak follow Serina, boleh follow saya di Instagram saya, Serina Rizwan. Di Facebook juga. Dan insyaAllah untuk Ramadan ni saya ada promosi ni lah, Mi Tarik Saffron ni untuk berbuka puasa dengan sahur. InsyaAllah kita memberi yang kata zat lah kalau kita makan. Macam tu. Dan sebenarnya tambah satu lagi yang nak semangat tengok wanita hari ini. Baik. Saya juga sebenarnya cukup gembira sebagai sahabat dapat bersama dengan Cik Roslan dan juga Serina pada hari ini. Terima kasih kita ucapkan kepada kedua-duanya kerana sudi bersama kami pada hari ini. Assalamualaikum, jaga diri. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, itu perkongsian berkenaan dengan topik kita, beri peluang untuk bahagia. InsyaAllah ada banyak manfaat di situ. Baik, kita nanti rehat seketika. Sekembali nanti kita dalam segmen tajaan. Jangan ke mana-mana. Bersama Fatin. Wanita hari ini. Terima kasih masih lagi bersama kami di Wanita Hari ini dalam segmen tajaan ini. Saya sangat bertuah kerana bersama dengan Nur Atira Samsudin selaku Pegawai Pemasaran Jamu Jelita. Kabarnya Atira teruja nak kongsikan sesuatu dengan kita. Silakan Atira. Terima kasih Fatin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wanita Hari ini. Dan selamat sejahtera dan salam Jumaat atau ucapkan. Fatin memang betul hari ini atas teruja nak kongsikan produk yang Jamu Jelita bawakan. Sebab dah lama rasanya Jamu Jelita tidak berkongsi tentang produk bersalin kami. Dan ramai juga DM tanya bila lah set bersalin tradisi nak ada stok. Sebab rata-rata yang mana amalkan set bersalin tradisi ni ada daripada anak pertama sampai anak keempat, ada anak kedua sampai ketiga. Semua berpuas hati dengan set ni. Sebab tu set ni kadang-kadang susah nak cari kat kedai jamu sebab memang cepat habis. Jadi buat anda, bakal-bakal ibu di luar sana ataupun sedang menunggu hari untuk melahirkan dan anda masih mencari produk yang bersesuaian untuk amalkan, jangan lupa jadikan set bersalin tradisi produk yang wajib ada sewaktu proses berpantang anda. Sebab Fatin, kita tahu Fatin, 9 bulan ni bukan tempoh yang singkat. Macam-macam jadi kat tubuh kita yang banyak libatkan dalaman, bentuk tubuh dan juga hormon. Betul. Jadi sebenarnya waktu berpantang ni lah, waktu kita nak baik pulih dalaman,
setelah lalui proses mengandung selama 9 bulan, bersalin dan kini berpantang. Dan apa yang istimewa set bersalin tradisi ni kalau anda nak tahu, dengan harga RM169.90 ada 8 produk yang mana cukup melengkapi, sangat mesra pengguna. Anda boleh berpantang sendiri di rumah tanpa orang kata apa, menyusahkan orang lah, orang cakap kan. Sekarang ni bukan semua orang berkemampuan nak hire orang kata apa, bidan, jaga kita dan sebagainya. Jadi produk ni cukup mudah dan yang paling penting dalam ni turut mengandungi air selusur. InsyaAllah air selusur ni bantu lancarkan proses kelahiran, turut mengandungi jus tradisi wanita, jamu moden yang sedap. Dan orang kata apa, letak dan moden ni bukan semua orang suka makan jamu. Jadi dalam set bersalin tradisi ni ada jus tradisi wanita, jamu moden yang lengkap dengan pati herba yang bermutu daripada kasih Fatimah, ada manja kani, ada akar serapat dan kunyit yang kebaikannya sesuai untuk rawat dalaman wanita sewaktu berpantang. Dan bukan itu saja, kalau bercakap pasal dalaman, terutama wanita berpantang, pastinya di bahagian intim perlu dititik beratkan penjagaannya sebab pada bahagian ini proses pembersihan berlaku. Jadi anda boleh pakai rendaman herba manja kani, boleh rebus, jadikan sebagai cebokkan. Dia suam dulu baru cebok, yang mana ia bantu untuk atasi masalah bau-bauan dan bersihkan bahagian intim kita dengan herba-herba daripada manja kani dan juga kunyit. Bukan itu saja, rendaman herba manja kani boleh jadikan sebagai tanggas ataupun rendaman untuk kita sebenarnya. Dan seterusnya juga dalam produk ini sebenarnya banyak sangat nak kongsikan kepada anda. Tapi salah satu yang istimewa dalam produk ini juga turut mengandungi sabun nyaman. Kita tahu dilema wanita yang dalam proses berpantang, bila kita mengandung banyak perubahan pada kulit. Ada yang naik stretch mark, ada yang tiba-tiba naik kehitaman di leher, itulah payudara ataupun di sekitar pelipat dan sebagainya. Dan hal ini terjadi kerana anda boleh cek sendiri di Google, berlaku kerana perubahan hormon wanita waktu mengandung ni berbeza dengan hari biasa. Jadi sebab tu perubahan kulit terjadi. Dan sebenarnya dengan penggunaan sabun nyaman ni, ia bantu untuk singkirkan sel kulit mati tadi dan juga bantu untuk cerahkan, ratakan permukaan kulit kita yang bermasalah oleh kerana kita ni melalui proses mengandung yang menyebabkan perubahan hormon. Dan sebenarnya banyak kebaikan dalam set bersalin tradisi yang ada nak share kepada anda. Dalam itu juga ada tungku herba, ada juga orang kata apa, serbuk nyaman yang boleh jadikan sebagai pilis, boleh dapkan di dahi. Banyak kebaikannya dan istimewa buat anda yang mana nak dapatkan set bersalin tradisi sekarang RM135 sahaja dengan setiap pembelian di Jombai. Harga asal RM169, anda dah jimat lebih kurang RM30 dengan setiap pembelian di Jombai, Fatin. Ya, teruskan yang produk kedua, Tira. Okey, kita dah bercakap tentang set bersalin tradisi yang untuk penjagaan dalaman, untuk tubuh badan kita dan sebagainya. Seterusnya, tak lengkap berpantang kalau kita tak pakai bengkong, Fatin. Jadi sebab itulah kami bawakan bengkong tradisi. Bengkong tradisi wanita harganya RM42.90. Dan sebenarnya apa yang bagus bengkong tradisi wanita ni, kami masih kekalkan ciri-ciri tradisional. Iaitu kalau anda dapat lihat di kotak, masih menggunakan ikatan zigzag. Dan kenapa kita menggunakan ikatan zigzag? Supaya bila kita pakai di tubuh, lebih orang kata apa, ikat lebih grip untuk dibentukkan tubuh badan kita. Dan kita tahu wanita yang dalam proses berpantang ni cukup menitik beratkan lagi-lagi di bahagian perut, di bahagian pinggul yang dah berubah. Dulu zaman anak dara S, sekarang dah jadi M, memang rusing. Jadi sebab tu kita wajib pakai bengkong untuk dapatkan balik pinggang dan juga ukur lilit idaman kita. Sebenarnya bengkong tradisi ni bagusnya sebab ia mempunyai kain yang lebar dan tali yang panjang dan sesuai buat anda yang ada orang kata apa, ada masalah perut yang menggelebih, memang kami sarankan untuk pakai bengkong tradisi. Dan sekarang harga dia RM27, minta maaf. Harga asal RM40.90. Jadi sangat murah. Anda boleh dapatkan bengkong tradisi dan juga malam boleh konsum bersama kopi perawat ataupun kopi perawat ni boleh jadikan sebagai minuman harian sewaktu berpantang, tak ada masalah. Dalam kopi perawat ni lengkap dengan herba untuk dalaman wanita juga dan salah satunya ada herba dari Pinang, ada juga serapat, ada madu dan sebenarnya dalam kopi perawat ni mempunyai banyak kebaikan untuk bagi tubuh anda berstamina, cergas. Kadang-kadang yang bakal ibu ni ataupun baru menjadi ibu, pasti nak orang kata apa, nak stabilkan emosi kita, kena bangun malam, jaga anak, menyebabkan badan lesu dan sebagainya. Jadi kopi perawan bantu bekalkan tenaga buat anda. Dan secara ringkasnya buat anda di luar sana yang mana sedang menunggu hari untuk orang kata apa, melalui proses melahirkan anak dan anda memang nakkan set bersalin yang serba lengkap untuk anda amalkan dalam waktu berpantang dengan harga yang berpatutan. Jangan lupa dapatkan set bersalin tradisi harga RM169.90. Di Jombai sekarang RM135 saja lengkap dengan 8 produk. Boleh dipakai sewaktu proses berpantang. Dan kalau kehabisan jamu tradisi wanita, jus tradisi wanita boleh beli secara berasingan, turut terjual secara berasingan. Dan seterusnya bengkong tradisi berharga RM42.90. Dan yang terakhir buat hari ini, kopi perawan berharga RM29.90. Untuk sebarang pertanyaan lanjut, boleh je hubungi Aidil di 013-353-57353 ataupun hubungi talian terbebas kami 1800-88-5510
Jangan lupa dapatkan di kedai jamu, kios kecantikan dan belian secara online di www.jombai.my. Terima kasih banyak Fatin. Terima kasih banyak-banyak Tira atas perkongsian set selepas bersalin. Semoga mendapat manfaat. Baik penonton, kita akan kembali bergabung bersama Farin selepas ini. Tapi sebelum itu kita berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. Terima kasih masih lagi bersama kami di Wanita hari ini. Kita dah sampai ke penghujung rancangan. Sebelum tu kita nak kongsikan juga statistik COVID-19 setakat 24 Mac 2022. Yeah. Banyak 24,316. Masih lagi tinggi. Dan seperti mana kata saya lah, saya kira sebenarnya ini satu perkara yang kita semua perlu beri perhatian. Memang setiap hari kita melihat angka-angka ini dan kita semua harus peka dan harus sentiasa mengemaskini apa yang terjadi di sekeliling kita supaya kita lebih berjaga-jaga dan memahami betapa pentingnya SOP bukan saja untuk diri kita tapi juga untuk orang lain, orang tersayang, malah sektor ekonomi kita sebenarnya. Betul. Kita pun nak melangkah ke fasa endemik 1 April ni. Jadi kita buat persediaan dari segi mental dan juga fizikal kita kan. Jangan ambil mudah je setiap kelonggaran yang diberikan. Dah boleh berjalan-jalan sana sini. Jadi teruskan menjaga SOP juga walau di mana anda berada. Dan esok Wanita hari ini, hujung minggu, hari Sabtu, anda akan bersama dengan gadis-gadis kek iaitu Hawa Rizwana dan juga Fatin Hamimah. Esok awak buat topik pesta kek. Pesta kek. Rugi awak tak ada. Rugi ke? Saya tahu manisan-manisan dan bahagian kek yang akan kita kongsikan pada hari esok. Jadi kepada anda peminat-peminat manisan, pastikan anda bersama dengan kami jam 12.30 hari esok. InsyaAllah. Ada pelbagai jenis kek. Ada kek-kek yang dulu sekarang kita rangkumkan untuk hari Sabtu di Wanita hari ini. Kek masa depan ada? Kek masa depan insyaAllah kita akan bawakan juga. Tapi kalau awak suka kek apa? Saya sejujurnya suka Pavlova. Kalau anak saya dia suka red velvet. Pasal saya tak berapa makan kek saya. Kalau kek yang kurang manis, tidak berkrim, itu pilihan saya. Kita boleh buat untuk awak. Kek kesihatan untuk Farin. Esok tolong carikan. InsyaAllah. Baik, anda kena teruskan bersama kami. Kalau anda ada menu-menu kek istimewa juga, kongsikan di Facebook dan juga Instagram kami. Terima kasih kerana terus bersama kita hari ini sepanjang siaran Wanita hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi esok. Salam Jumaat. Semoga penuh berkat, penuh rahmat. Assalamualaikum. Bye-bye. Mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Dia Ushawati, aliran masa kini dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak, mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia Ushawati, aliran masa kini dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak, mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati.